sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan memeliharanya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, para penonton, kita sedang masih lagi bersiaran langsung daripada Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru dalam malam penutupan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja. Kami bagi pihak jawatankuasa pengelola Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 2022 menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Pemangku Raja. Dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam di atas keberangkatan bagi menyempurnakan majlis penutupan serta menganugerahkan hadiah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran pada tahun ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Elizah ya, para penonton semua. Hari ini insya-Allah sebelum kita mulakan, saya nak berpantun tuan-tuan dan puan ya. Belum apa-apa nak pantun, silakan. Boleh Elizah ya, para penonton. Merdu siolan burung kenari, selisih merpati bersama cecawi. Daulat tuanku memayung negeri, subur dengan ilmu ukhrawi. Masya Allah, satu pantun pembukaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan izinkan saya rasa saya juga mahu berpantun. Ada pantun juga? Ada pantun juga. Silakan Eliza. Angin semilir di kala subuh, menyapa sejadah wangian Mekah. Majlis indah kini berlabuh, rakyat jelata mendapat barakah. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini merupakan malam kemuncak untuk menentukan siapakah penerima gelaran Johan Qari dan Qariah serta Johan Hafiz dan Hafizah peringkat kebangsaan tahun ini dan juga Johan keseluruhan. Penantian 2 tahun ini untuk mengadakan majlis secara fizikal bagi Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran Kebangsaan peringkat Kebangsaan 2022 sudah pun menjadi kenyataan dan Alhamdulillah Ustaz Azam ya, ramai sangat yang hadir. Ada yang hadir daripada jauh di sana. Di mana tu? Di negeri Sabah. Masya Allah. Boleh bakal kau. Kalau orang Sabah Masya Allah. Daripada Penang pun ada. Daripada Kuala Lumpur dan juga Melaka. Ini kata seluruh Malaysia kalau lah. Di Johor je, setiap daerah Johor memang ramai yang hadir. Memang sangat-sangat ramai. Kalau di Johor, Heliza ya, kita ada 10 daerah ramai yang hadir dan kita dapat lihat dewan kita pun pada ketika ini. Subhanallah, Masya Allah. Ini tandanya semua orang mencintai Al-Quran dan pastinya inilah tanda kita untuk dapat keberkatan bila duduk di dalam majlis yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan kepada mereka yang mungkin Heliza ya, tidak mampu untuk dapat hadir di Dewan Besar ini, tak ada masalah Heliza, kita boleh tonton di mana? Secara langsung di TV1, di TV Al-Hijrah, boleh juga buka di Facebook Jakim, di TV Jakim dan juga streaming di rtmclick.rtm.gov.my. Dan sebenarnya selama 6 hari kita berkampung di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor bermula 12 Jun dan berakhir pada malam ini 17 Jun merupakan majlis penutupan dan juga kemuncak untuk kita menyaksikan siapakah bakal pemenang Majlis Tilawah Quran dan juga hafizan kita insya-Allah. Subhanallah Eliza dan pastinya bila mana para peserta membaca ayat suci Al-Quran, mereka akan duduk di astaka yang tersegam indah itu Eliza. Sangat indah Ustaz Dan Azam. pastinya tuan-tuan dan para penonton dia, astaka itu merupakan antara mercu tanda kemahkotaan Johor yang di mana ada 4 gading utama menyokong perkataan Allah dan pastinya itu adalah antara simbolik kepada 4 sumber utama syariah kita, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Dan inilah antara kehebatan dan juga keseronokan bila kita duduk dalam majlis ilmu, baca Quran pada hari ini dan seronoklah ya di Johor ini. Memang cantiklah astaka tu, subhanallah. Sangat cantik dan rasanya antara yang paling seronok adalah mereka yang bakal memenangi hadiah pada malam ini Ustaz Azam. Masya Allah. Jadi maknanya Heliza ya, perlukah kita berkongsi dengan mereka apa hadiah-hadiahnya? Kena kongsikan juga. Baik tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang Johan bagi tilawah Qari dan Qariah, mereka bakal menerima wang tunai RM15,000 dan juga wang tunai haji sebanyak RM10,000 dengan piala iringan. Itu untuk kategori tilawah Al-Quran. Manakala hafazan 30 juzuk pula, Johan akan memenangi RM12,000 dan wang tunai haji RM10,000 dan juga
piala iringan. Subhanallah, dalam waktu yang sama Heliza Ya, itu saya. hafazan 30 juzuk. Ya. Dan kategori hafazan 20 juzuk pula tuan-tuan dan puan, mereka yang Johan akan bakal mendapat hadiah RM7,000 Masya dan juga Allah. wang tunai umrah RM7,000 dan juga piala iringan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, orang kata tak rugi ya bila kita belajar Al-Quran, Betul. beramal dengan Al-Quran, dunia dapat, akhirat pun dapat juga. Dan saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli. Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat, pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat, bersusah payah untuk membacanya akan mendapat 2 ganjaran. Ini Masya hadis Allah. riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. So maksudnya Ustaz, apa yang saya faham adalah yang tersekat-sekat, yang bersusah payah, yang pertama dia dapat ganjaran membaca Al-Quran. Betul. Lah kan Ustaz kan? Betul. Yang kedua pula, susah payah baca Al-Quran itulah antara ganjaran yang kedua. Jadi ini merupakan satu motivasi kepada kita. Kalau kita rasa kami tak lancar baca Quran, tersekat-sekat, ini membuatkan kita rasa ganjaran pahalanya besar. Masya Allah ya Ustaz. Betul. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan yatata'ta'. Maknanya apa? Merangkak-rangkak. Mungkin kita baca ni kadang-kadang tajwidnya tertinggal, kadang-kadang tak sempurna dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan kita dapat 2 pahala. Itulah pahala usaha itu. Sebab tuan-tuan dan puan, orang yang pandai membaca Al-Quran tapi malas baca Quran, rugi tuan-tuan dan puan. Tetapi insya-Allah orang yang tak berapa pandai atau tidak mahir baca Quran, insya-Allah dia berusaha membaca Quran, dapat 2 kebaikan. Masya Ini luar biasa Allah, Heliza. Dan luar sebenarnya biasa. tuan-tuan dan puan, dalam kita 6 malam kita berkampung di sini daripada 12 Jun hingga 17 Jun ini, pelbagai trivia yang boleh kita kongsikan, antara info menarik antara betul. peserta-peserta kita. Kalau ikutkan tuan-tuan dan puan, ada 110 orang peserta yang menyertai daripada seluruh Malaysia, antaranya 14 qari untuk tilawah dan juga 15 qariah untuk tilawah dan juga 81 hafiz dan hafizah dalam kategori hafazan. Dan apa antara yang menarik ya Heliza? Antara yang menarik adalah peserta perempuan yang paling muda berusia 12 tahun. Subhanallah. Berasal daripada Kelantan orang kata. Masya Allah. Iaitu Wan Nur Fahana binti Wan Muhammad. Masya Allah, baru darjah 6 dah hafaz Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Bukan saja itu Heliza, Ada lagi. itu yang wanita kan, yang perempuan. Dan juga yang lelaki juga, ada juga yang paling muda berumur 13 tahun 13 daripada tempat asal awak lah. Terengganu. Masya Allah. Nama beliau saudara Muhammad Aminullah. Masya Allah, tabarakallah. Itu peserta daripada yang paling termuda lah. Betul. Peserta yang senior pula Puan Laila Sari binti Sabran daripada wilayah Persekutuan. Jadi kita dapat lihat di sini daripada usia muda sampailah ke sini, Masya Allah, tidak terlambat sebenarnya. Biiznillah, dengan izin Allah SWT untuk kita menghafaz Al-Quran. Dan antara perkara yang paling menyeronokkan dan mengharukan hati saya apabila adik-beradik juga masuk pertandingan hafazan Al-Quran. Ini 3 orang adik-beradik ni, Masya Allah, adanya datang daripada Perak dan daripada Sabah 2 orang, yakni Dian Karisma dan juga Fiza Faihana. Masya Allah. Itu daripada Sabah kan? Ya, daripada Sabah. Itu adik-beradik daripada Sabah. Tuan-tuan dan puan, itu yang Heliza kongsikan adik-beradik. Tapi sebenarnya Heliza ya, tuan-tuan dan puan, para penonton, ada juga yang suami isteri. Allah. Masya Allah. Jadi bestnya. maknanya suami isteri pun bertanding mewakili negeri mereka. Seronoklah. Dan itulah dia antara qari yang bernama Ustaz Azra'i Abdullah Haq dan juga qariah Sarul Munira Haris yang merupakan qari-qariah mewakili negeri Melaka. Masya Allah. Mereka suami isteri tu. Saya boleh bayangkan bagaimana mereka berlatih sama-sama, masuk pertandingan bersama-sama, betapa indahnya sakinah mawadah warahmah, insya-Allah perhubungan kekeluargaan mereka. Dan sebenarnya ada sesuatu yang lebih, saya rasa begitu, ya Allah, Allah memberikan satu nikmat terbesar kepada adik ini, di mana adik ini adalah orang kurang upaya. Subhanallah. Muhammad Iman Izzuddin menghafaz Al-Quran. Masya Allah. Orang kata penglihatan mungkin kurang sempurna, tapi celik mata hatinya daripada Sabah. Itu daripada Sabah. Sebenarnya ya, kalau kita nak bicarakan tentang OKU ini atau orang kurang upaya ini penglihatan, kalau kita di Johor ini ada Sekolah Ugama Puteri Elizabeth yang memang kita didik dan juga mengajar. Kalau di Johor ni, di Sekolah Ugama Kerajaan Negeri Johor, mengajar anak-anak yang kelainan upaya ini untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran Braille. Oh, Masya Allah. Negeri Johor ni rasa Al-Kahfi pun
diamalkan, selawat Alhamdulillah. tafrijiyah pun diamalkan, betul-betul Alhamdulillah. memertabatkan agama dan juga Al-Quran itu sendiri ya. Amin insya-Allah. Moga-moga inilah antara keberkatannya bila Mhm. kita berada di majlis-majlis Al-Quran. Jadi Mhm. tuan-tuan dan puan, sekarang ini juga sama-sama kalau yang hadir dapat lihat di Astaka, kemudian waktu yang sama juga Ya, Heliza ya. saya. Kita ada juga di Dewan Besar Pusat Ihsan Iskandar ini juga kita ada booth di Kemah, kita ada Mhm. galeri-galeri yang boleh dilawati dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, sepanjang kita berkampung di sini pada 12 Jun hingga 17 Jun ini, bukan saja kita dapat mendengar ayat suci Al-Quran yang dialunkan oleh para peserta kita, dalam waktu yang sama tuan-tuan dan puan para penonton, kita juga dapat menuntut ilmu dan juga menjadi tempat wajib keluarga untuk hadir. Betul. Sebab apa? Bukan saja kita dapat mendengar Al-Quran, kita dapat belajar dan yang menariknya Heliza, Apa ada dia? juga jualan. Iya, pelbagai jualan. Yang uniknya Alhamdulillah. durian pun ada jual juga. Jadi Masya yang Allah. teringin nak durian pun ada makanan. So, Masya Allah kita boleh sama-sama membantu peniaga-peniaga kita juga sebenarnya. Jadi Ustaz saya nak tanya jugalah kan, menjadi pengacara untuk majlis tilawah Al-Quran dan hafazan, apa perasaan? Perasaan saya Eliza, Ya. saya rasa teruja kerana apa? Pastinya Johor ini adalah tempat kelahiran saya. Saya anak jati Johor kan. Dan Alkankari itu nama kampung saya kan. Jadi pastinya tuan-tuan dan puan, kita orang Johor berasa bertuah kerana apa? Menjadikan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ini Johor sebagai tuan rumah luar biasa. Betul-betul. Dan saya sendiri pun sebenarnya cukup-cukup bersyukur kehadrat Allah SWT kerana saya tidak menyangka akan dapat bersama-sama dalam majlis yang bagi saya Al-Quran itu adalah merupakan syafaat di akhirat kelak. Mudah-mudahan insya-Allah, dan bagaimana saya sangat terharu seluruh ahli keluarga datang menyokong anak-anak mereka dalam pertandingan hafazan, anak-anak kecil seperti tadi ketika saya nak keluar daripada penginapan nak datang ke sini, dia kata doakan anak saya mudah-mudahan dapat yang terbaik. Jadi kita rasa terharu ya, satu perhubungan kekeluargaan dalam Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Bukan saja itu Eliza ya. Bila mana kita mementabatkan Al-Quran ini dalam keluarga, pastinya Allah SWT memberikan keluarga kita ini satu keberkatan dan juga kebaikan untuk dunia dan akhirat insya-Allah. Insya-Allah, cakap dunia dan akhirat, betul lah kan, Al-Quran ini adalah ilmu juga kepada kita. Ada kata pepatah tak silap saya yang menyebut man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita nak dunia, kita kena ada ilmu. Kita nak akhirat, kena ada ilmu. Nak kedua-duanya pun kena ada ilmu. Sebab apa? Al-Quran itu merupakan manual petunjuk dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan ini ada slot ibrah untuk kita tadabbur dan memahami setiap baik ayat dan juga sesuatu surah itu. Dan Masya Allah kita juga ada AR di mana contohnya apabila satu-satu ayat menunjukkan banjir akan keluarlah, Masya Allah. Banjir ada keluar, hutan, semua itu menyebabkan kita lagi seronok untuk belajar Al-Quran. Betul. Sebenarnya Eliza ya, dalam bila kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, seperti mana Eliza kata tadi ada slot ibrah itu, kita mengambil pengajaran daripada intipati ayat suci Al-Quran itu. Dalam waktu yang sama juga tuan-tuan dan puan para penonton, ada AR yang Eliza kata tu apa dia? Augmented reality. Dengan izin kan. Maknanya augmented reality itu kita seperti berada di dunia yang sebenar dan itulah antara alat bantu mengajar untuk lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh ustaz dan ustazah dalam slot ibrah itu tadi. Masya Allah. Dan kita doa-doakan mudah-mudahan seluruh Malaysia kita ini selamat daripada wabak dan sebagainya, agar majlis tilawah seperti ini dapat lagi diteruskan pada masa akan datang. Dan insya-Allah para peserta pada malam ini, pemenang Johan akan mewakili peringkat antarabangsa, mewakili Malaysia, dan mudah-mudahan Allah permudahkan para peserta kita insya-Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sama-sama kita akan saksikan pada hari ini insya-Allah, kita akan sama-sama saksikan keberangkatan tiba Duli Yang Amat Mulia Pembangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar dengan diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, juga turut sama-sama mengiringi Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama serta Didik Kehormat menuju ke Dewan. Jadi tuan-tuan dan puan, sama-sama kita dapat saksikan keberangkatan tiba Duli Yang Amat Mulia Pembangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar dengan diiringi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga bersama-sama Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama serta Didik Kehormat menuju ke Dewan. Menjunjung kasih tuanku,
atas kesediaan keberkatan tiba dalam menyempurnakan majlis pada malam ini. Moga-moga Allah memberkati, Allah peliharakan Sultan dan memberkati kehadiran keberkatan Duli yang amat mulia, Pemangku Raja dan yang amat mulia Cik Puan Besar. Tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah sebentar nanti kita akan sama-sama saksikan majlis penutup serta penganugerahan hadiah kepada pemenang tilawah dan hafazan peringkat kebangsaan tahun ini. InsyaAllah, dan dalam majlis penganugerahan itu nanti, Duli Yang Amat Mulia Pemangku Raja berkenan untuk menganugerahkan hadiah kepada qari dan hafiz yang berjaya. Manakala yang amat mulia Cik Puan Besar pula akan menganugerahkan hadiah kepada qariah dan juga hafizah yang berjaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita akan saksikan sebentar nanti di dalam Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor Bahru, dan insya-Allah kepada mereka yang menonton daripada awal ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut siapakah pemenangnya, siapakah johan dan sebagainya, sama-sama kita saksikan insya-Allah pada ketika ini. Sama-sama kita saksikan keberangkatan tiba Duli Amat Mulia Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar dengan diiringi tetamu-tetamu didik kehormat menuju ke Dewan, insya-Allah. Dan kita akan saksikan majlis pada malam ini kemuncaknya, insya-Allah. Sama-sama kita akan saksikan siapakah johan untuk tilawah, siapakah johan qari-qariah, siapakah johan hafiz-hafizah dan siapakah johan keseluruhan untuk majlis pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan saudara, mari sama-sama kita saksikan majlis penutupan sebentar nanti dan juga penganugerahan hadiah di dalam Dewan Utama oleh pengacara majlis. Silakan. Keberangkatan tiba Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalida binti Bustama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ampun Tengku, menghadap Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalida binti Bustamam. Ampun Tengku, adalah patut bagi pihak majlis dengan segala hormat azim memohon limpah perkenan Duli Yang Amat Mulia Tengku untuk patut menjalankan acara majlis penutup dan pengurniaan hadiah tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Ampun Tengku, Sahibul Samahah yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor, mohon perkenan untuk menghadap bagi membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi hatha ala ta'allumil Qur'an wa ta'limi wat tafakkuri fihi wa tafhimi wal amali bi ahkamihi wal wuqufi inda hududi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa man tabi'a hudahu fi kulli ahyanihi wa ala jami'i ahwali. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim, dengan kemuliaan nama-namamu, dengan keagungan sifat-sifatmu, dengan kesempurnaan kalam dan firmanmu, dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita menggembirakan kepada orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh ganjaran pahala yang besar. Dan sabda junjungan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Yang bermaksud, bacalah kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk merafakkan kesyukuran kehadratmu kerana dengan lempah kurniaanmu, inayah dan riayahmu, maka perujian tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijriah bersamaan 2022 Miladiah telah dilangsungkan dengan jayanya. Justru kami mohon ya Allah, jadikan apalah kiranya majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah sempena majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ini yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja sebagai suatu majlis yang diredai, dirahmati lagi diberkati. Allahumma ya mujibat du'a isailin, kami mohon apalah kiranya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ini menjadi landasan bagi kami untuk senantiasa memartabatkan Al-Quran, menjalin kerjasama menyemarakkan syiar Islam, serta memperkukuhkan pegangan agama dan kesatuan akidah berpandukan kitab Al-Quran dan sunnah Rasul junjungan. Semoga dengan limpahan barakah Al-Quran akan menjadi asbab kesejahteraan ummah serta kemakmuran negeri dan negara, seterusnya kebahagiaan kehidupan kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma ya zal judi wa rahmah, anugerahkan apalah kiranya hidayah dan inayah, pelindungan dan penjagaan, keafiatan dan kesihatan yang berpanjangan lagi berterusan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim. Juga kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam. Juga kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Iskandar Ibni Tengku Mahkota Ismail Raja Muda Johor, paduka putera-putera dan paduka puteri, cucunda-cucunda, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asrif anna wa an sultanina
wa an permaisuri Johor, wa an pemangku raja, anil muslimina wal muslimat, wal hadirina wal hadirat, al bala wal waba, wal amrad wal asqam, wal fitana wal mihan, wal hasad wal udwan, wal ghaflata wa nisyan, azil anna wa anhumus syukuka wa zununa wal awham, bimannika wa karamika, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun Tengku, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Menghadap duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam. Ampun Tuanku, terlebih dahulu patik dengan penuh hormat takzimnya merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih dan keberangkatan duli yang amat mulia Tunku dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar bercerma duli berangkat ke majlis perasmian penutup dan pengurniaan hadiah majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi pada hari ini. Sesungguhnya keberangkatan duli yang amat mulia Tunku dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar ke majlis ini telah menzahirkan keprihatinan duli yang amat mulia Tunku dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar berdua di atas usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Islam dan umat Islam di bumi Malaysia. Ampun Tunku, seterusnya patik dengan segala hormat dan takzimnya memohon perkenan duli yang mulia amat mulia Tunku untuk patik menyampaikan ucapan kepada hadirin sekalian. Ampun Tunku, yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang amat berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahim bin Ramli, yang di-Pertua Jamaah Majlis Diraja Johor, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Marzuq bin Syari, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berbahagia Datin, yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, dan yang dihormati Puan Sri Datin, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, yang berhormat ahli-ahli Jamaah Majlis Diraja Johor, yang berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia merangkap pengurusi Jamaah Hakim,
Dev-dev kenamaan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita mengungkapkan kalimah syukur kepada Allah. Dengan limpah rahmatnya dapat kita berhimpun dalam majlis pada malam ini untuk meninggikan syiar Al-Quran Al-Karim. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa cahaya kalamullah, membimbing manusia ke jalan hidayah. Hadirin sekalian, majlis yang telah berlangsung selama 6 hari sejak 12 Jun 2022 lalu adalah sangat-sangat ditunggu oleh umat Islam dan para pencinta Al-Quran. Tambah istimewanya tahun ini, majlis ini dianjurkan di bumi barakah negeri Johor Darut Ta'zim, mengulangi catatan sejarah negara majlis tilawah Quran yang terawal diperkenalkan pada 4 September 1947 di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru, Johor. Al-Quran adalah mukjizat teragung sepanjang zaman. Walaupun berjuta buku wujud di dunia, tidak akan setara untuk dibandingkan walaupun dengan sebaris firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bahasanya menawan, mengetuk pintu hati insan. Ketika berduka, bacalah Al-Quran. Ia menyuntik motivasi dan kekuatan. Waktu gembira, usah dilupakan Al-Quran. Ia memberi bimbingan berpanjangan. Membaca Al-Quran bukan seperti mana kita membaca prosa tulisan karya insan. Tetapi Al-Quran diwahyukan kepada junjungan Rasul dengan penuh kesempurnaan. Kerana ia kalamullah menjadi penyuluh kehidupan. Muslimin dan muslimat sekalian, manhaj Rabbani, ummah berkualiti, menjadi tema majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini. Perbendaharaan Al-Quran begitu syarat dan kaya dengan formula Rabbani untuk membentuk nilai kualiti insan. Wahyu Al-Quran yang telah beransur-ansur diturunkan selama 23 tahun di Makkah dan di Madinah, membentangkan pelbagai formula untuk menikmati sebuah kehidupan masyarakat berkebajikan, harmoni, sejahtera serta saling hormat menghormati. Sebagai contoh, formula ta'awun, yakni saling bantu-membantu, menjadi wahana penyatuan ummah, dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan naklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksaannya. Menerima hakikat realiti kemajmukan negara yang berbilang agama dan budaya, aplikasi fiqh ta'ayush perlu dihayati berteraskan 3 prinsip utama, iaitu persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama warga negara, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama insan, ukhuwah basyariyah. Terserlah kebijaksanaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui intipati Piagam Madinah yang menjadi perlembagaan menyatukan kemajmukan masyarakat. Bagi menterjemah serta membumikan wahyu ilahi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerajaan telah melaksanakan pendekatan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera, sebagai usaha memupuk masyarakat yang menjulang tinggi nilai-nilai prihatin serta bersatu padu
membangunkan semula negara setelah terjejas akibat krisis kesihatan COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada masa ini negara masih berada fasa peralihan endemik. Setelah negara lama bergelut dengan pandemik COVID-19 yang meresahkan, usaha-usaha membangunkan emosi dan rohani umat Islam dengan berpendidikan iman dan Al-Quran giat dilaksanakan, termasuk membantu komuniti orang kurang upaya OKU untuk membaca dan memahami Al-Quran. Terbaru, kerajaan melalui JAKIM dengan kerjasama pihak NGO Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS, telah menghasilkan Mushaf Al-Quran Braille Malaysia. Semoga ianya akan membantu komuniti OKU penglihatan untuk mempelajari serta memahami Al-Quran. Adalah menjadi harapan ianya akan mencetuskan lebih banyak komitmen pelbagai pihak untuk terus bekerjasama memperkasakan kepahaman umat Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran di setiap lapisan masyarakat. Semoga Al-Quran menjadi teman di dunia, sahabat di alam barzakh jua, pembela di hari akhirat kelak. Hadirin sekalian, akhirul kalam, saya mengucap syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Johor bersama-sama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan semua pihak yang terlibat dalam penganjuran Majlis Tilawah dan Mahafaz Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala usaha dan amal bakti yang dicurahkan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang setimpal daripadanya. Siru ala barakatillah. Ampun tuanku. Sekianlah persembahan ucapan Patik. Patik sekalian berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barang dilanjutkan apalah jua kiranya akan usia duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku raja, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat serta dilanjutkan usia yang amat mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, duli yang amat mulia Tunku Iskandar Ibni Tunku Ismail, Raja Muda Johor, serta paduka putra dan puteri-puteri. Patik juga memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan kurnia dan keredaannya kepada duli yang maha mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim. Duli yang maha mulia Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Pemaisuri Johor. Paduka putra-putra dan puteri, cucunda-cucunda serta kerabat-kerabat diraja sekaliannya sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat, selamat sejahtera, aman sentosa dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Ampun Tengku, yang berbahagia Datuk Hajah Hakimah binti Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia selaku pengerusi Jemaah Hakim, Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan keputusan Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamahul Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil hadil adnan, allazi kana khuluquhul Qur'an wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahji bi ihsan. Menghadap Duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja dan yang amat mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, ampun Tunku. Patik dengan penuh hormat takzimnya memohon limpah perkenan Duli yang amat mulia Tunku untuk patik mempersembahkan ulasan jemaah hakim dan seterusnya mengumumkan keputusan penuh Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijri bersamaan 2022 Miladi. Ampun Tunku. Yang amat berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor dan yang amat dihormati Datin. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berbahagia Datin. Def kehormat, sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun ini telah selamat disempurnakan dengan jayanya. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini telah menyaksikan penyertaan keseluruhan seramai 110 orang peserta daripada 14 buah negeri. Daripada jumlah tersebut, 29 orang peserta dari kategori tilawah, manakala 81 orang peserta lagi bagi kategori hafazan. Bagi proses penghakiman pula, seramai 12 orang hakim telah mengadili bacaan bagi kategori tilawah dan 14 orang hakim bagi kategori hafazan yang terdiri daripada tokoh dan ilmuwan yang berkemahiran dan berpengalaman tinggi dalam bidang Al-Quran di Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sukacita juga saya memaklumkan bahawa penghakiman Majlis Tilawah dan Hafazan kali ini telah dilaksanakan menggunakan pemarkahan secara digital melalui sistem EMTHQK yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan pengurusan penghakiman di samping memastikan integriti pada tahap yang terbaik. Para jemaah hakim ingin merakamkan rasa bangga atas kesungguhan dan semangat para peserta, terutama peserta-peserta muda yang berbakat besar dan berpotensi tinggi. Tahniah diucapkan kepada peserta yang berjaya dan kepada peserta-peserta lain diharap agar dapat meneruskan usaha pada masa akan datang. Namun pada penelitian jemaah hakim, beberapa penambahbaikan juga wajar diberi perhatian. Antaranya ialah memperbaiki tabaqat suara, memperkemaskan sebutan makhraj dan sifat huruf, ketepatan ketika wakaf dan ibtidak, lenggok lahjah Arabiyah, seni tarannum serta penghayatan setiap ayat yang dibaca. Peserta juga disarankan untuk terus mendalami ilmu berkaitan Al-Quran agar mencapai tahap bacaan yang setanding dengan qari dan qari'ah yang masyhur. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada para ibu bapa dan ahli keluarga serta guru-guru yang gigih mendidik dan memberi bimbingan. Semoga segala usaha ini akan dapat melahirkan model qurra' dan hufaz bertaraf dunia. Jutaan terima kasih juga kepada jemaah hakim atas khidmat yang diberikan dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Johor Darut Ta'zim selaku tuan rumah yang telah menyediakan kemudahan terbaik dan layanan istimewa sepanjang majlis berlangsung. Semoga segala usaha dan komitmen semua pihak dalam memartabatkan kitab Al-Quran mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diumumkan keputusan penuh Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijri
bersamaan 2022 miladi. Bagi kategori hafazan Al-Quran, tahap 1 hingga 10 juzuk beserta tarannum bahagian hafiz. Tempat ketiga, dengan markah 97.83%, disandang oleh Muhammad Ashraf bin Amir dari negeri Johor. Tempat kedua, dengan markah 97.88%, disandang oleh Danish Farhan bin Abdul Razak dari negeri Pulau Pinang. Tempat pertama, dengan markah 98.30%, disandang oleh Muhammad Jibril bin Muhammad Hanafiyah daripada negeri Pahang. Seterusnya bagi tahap 1 hingga 10 juzuk beserta tarannum bahagian hafizah. Tempat ketiga dengan markah 96.25% disandang oleh Nur Izzati binti Nur Azmi dari wilayah Persekutuan. Tempat kedua dengan markah 96.37% disandang oleh Siti Nabilah binti Zamri dari negeri Melaka. Manakala tempat pertama dengan markah 97.05% disandang oleh Fatimah Az-Zahra dari binti Muhammad Syahrul dari negeri Johor. Tahap 1 hingga 20 juzuk bahagian hafiz. Tempat ketiga dengan markah 96.4% disandang oleh Muhammad Adil Luqman bin Nur Ismail dari negeri Selangor. Tempat kedua dengan markah 96.8% disandang oleh Muhammad Adib bin Ahmad Rozaini dari negeri Perak. Manakala tempat pertama dengan markah 98.16% disandang oleh Ahmad Ikmal bin Muhammad Ridwan dari negeri Johor. Tahap 1 hingga 20 juzuk bahagian hafizah. Tempat ketiga dengan markah 96.48% disandang oleh Aqilah Sulhi binti Ahmad Rozaini dari negeri Perak. Tempat kedua dengan markah 96.53% disandang oleh Auni Nasuha binti Muhammad Noh dari negeri Sembilan. Tempat pertama dengan markah 96.96% disandang oleh Nurul Husna binti Abdul Aziz dari negeri Kedah. Seterusnya tahap 1 hingga 30 juzuk beserta tafsir bahagian hafiz. Tempat ketiga dengan markah 95.83% disandang oleh Ahmad Huzaifah bin Ahmad Fauzi dari negeri Selangor. Tempat kedua dengan markah 96.1% disandang oleh Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri dari negeri Sembilan. Tempat pertama dengan markah 97.25% disandang oleh Abdullah Ulwan bin Ismail dari negeri Kelantan. Tahap 1 hingga 30 juzuk beserta tafsir bahagian hafizah. Tempat ketiga dengan markah 92.83% disandang oleh Atirah Salihah dari binti Al-Azmi dari wilayah Persekutuan. Tempat kedua dengan markah 94.28% disandang oleh Asma Insyirah binti Saleh Sani dari negeri Sembilan. Tempat pertama dengan markah 94.51% disandang oleh Nur Jahidah Hadirah dari binti Aliar atau Ilyas dari negeri Johor.
Seterusnya, keputusan penuh bagi kategori tilawah Al-Quran. Bahagian Qari. Tempat ketiga dengan markah 86.67% disandang oleh Azra'i bin Abdul Haq dari negeri Melaka. Tempat kedua dengan markah 89% disandang oleh Muhammad Umar Syazuli bin Muhammad Tahir dari Pulau Pinang. Johan bahagian Qari dengan markah 89.34% disandang oleh Aiman Ridwan bin Muhammad Ramlan dari negeri Perak. Bahagian Qari'ah. Tempat ketiga dengan markah 82.34% disandang oleh Nurul Syafiqah binti Nardi dari negeri Perak. Tempat kedua dengan markah 84.33% disandang oleh Sarul Munirah binti Haris dari negeri Melaka. Manakala Johan bahagian Qari'ah dengan markah 85% disandang oleh Sofizah binti Mohsin dari negeri Selangor. Johan keseluruhan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan bagi tahun 1443 Hijri bersamaan 2022 Miladi dengan markah purata 91.34% disandang oleh Negeri Johor Darul Ta'zim. Demikianlah keputusan Jemaah Hakim. Keputusan adalah muktamad. Menjunjung kasih Tunku. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tengku, majlis penutup dan pengundian hadiah diserikan dengan persembahan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikhlas setia dalam satu syahadah, sudut cahaya kalamullah dan sunnah, akidah sejahtera, teguh iman di jiwa, berzahir adab yang mulia. Akidah sejahtera, teguh iman di jiwa, berzahir adab yang mulia. 73 terpecah haluan, panji aswaja yang menjadi pilihan, mentaati Allah dan para rasulnya, berpayung akhir yang bertakwa. Mentaati Allah dan para rasulnya, berpayung akhir yang bertakwa. Ingin aswaja ayo susun barisan, membara jihad menghapus kebatilan, bumi sejati hidup bersatu hati, membentuk ummah yang harmoni. Iman terpelihara, syariat terlaksana, demi redha yang Maha Esa. 73 terpecah haluan, panji aswaja yang menjadi pilihan, mentaati Allah dan para rasulnya, berpayung akhir yang bertakwa. Mentaati Allah dan para rasulnya, berpayung akhir yang bertakwa. Ringit aswaja ayo susun barisan, membara jihad menghapus kebatilan,
Bukti sejati hidup bersatu hati, membentuk umat yang harmoni. Iman terpelihara, syariat terlaksana demi Allah yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam ilahi menuntut persatuan, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita memuji, mari kita memuja, tegaklah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuhkan, ku berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad hidupkan. Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Di dalam persatuan, hindarkan perpecahan. Di dalam persatuan, hindarkan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan. Perpecahan melumpuhkan kekuatan. Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan. Tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad hidupkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tengku, bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Johan Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tunku. Patik mohon limpah perkenan duli yang amat mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim Pemangku Raja untuk patik memulakan ibrah Al-Quran. Ampun Tunku. Qariah tadi membaca surah An-Namlu bermula ayat 60 hingga 66. Al-Quran adalah kitab suci dan mukjizat yang Allah hadiahkan kepada umat akhir zaman menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini ilmu paling tertinggi adalah ilmu sastra dan sains teknologi. Maka Allah hadirkan Al-Quran untuk mentauhidkan Allah 30 juzuk 114 surah. Majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan akan berakhir pada malam ini. Namun pembelajaran dan pembudayaan Al-Quran tidak boleh berhenti. Ibu bapa khususnya perlu menerapkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak sejak daripada kanak-kanak. Apabila kita sebut tentang pendidikan Al-Quran, di negeri Johor kita jadikan teladan. Di sini bermula era sistem pendidikan Islam yang sistematik. Pada tanggal 18 April 1895, almarhum Sultan Abu Bakar
telah menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor, menjadikan Islam agama negeri dan jajahan takluk. Selanjutnya daripada itu 1 Jun 1902, almarhum Sultan Ibrahim telah menitahkan seluruh anak-anak negeri Johor untuk mendapat pendidikan sejak umur 7 tahun. Akhirnya bermulalah penubuhan sekolah Al-Quran, kemudian sekolah kitab, kemudian sekolah agama petang, kemudian sekolah agama darjah khas hingga tertubuhnya Ma'had Johor pada 1960. Sistem pendidikan Islam ini menjangkau 100 tahun daripada Tadika Islam Johor hinggalah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Mengambil semangat yang sama, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan kelas agama dan fardu ain kafah sejak tahun 1990 dan menaik taraf kelas tahfiz Al-Quran Masjid Negara 1966 kepada Darul Quran 1997. Semoga pendidikan Al-Quran terus mekar dalam negara kita bagi melahirkan generasi Al-Quran. Kepada Allah kita berserah, muafakat itu berkat. Jika ada sebaris kata boleh dijadikan pedoman, kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku, pendeta utama. Ampun Tunku, demikian tadi persembahan ibrah Al-Quran yang dapat Patik sampaikan. Menjunjung kasih Tunku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia untuk soalan yang pertama daripada Suratil Kahfi ayat 29 juzuk 15 muka surat 297. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Sila ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Hasbuk. Soalan yang kedua daripada surah Az-Zukhruf ayat 87 juzuk 25 muka surat 495. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. Sila teruskan. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Sadaqallahul azim. Soalan tafsir. Sila terjemahkan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقترب الوعد الحق. Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, Ya wailana, aduhai celakanya kami. Qad kunna fi ghaflah. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami. Min hadha, daripada memikirkan perkara ini. Bal kunna zalimin. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Sadaqallahul azim. Jawapannya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tunku, majlis penutup dan pengurniaan hadiah diteruskan dengan pengurniaan hadiah kepada peserta hafizah dan karya. Ampun Tunku, mohon perkenan menghadap Yang amat dihormati Datin Syarmin Fazlina binti Muhammad Syukur, isteri Menteri Besar Johor, dan yang dihormati Datin Hajah Kamariah binti Mat Ali, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bagi mempersila dan mengiringi Yang amat mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam berangkat bagi mengunurkan hadiah kepada peserta hafizah dan karya. Ampun Tunku. Dimulakan dengan tahap 1 hingga 10 juzuk berserta Taramanum Hafizah. Dipersilakan tempat ketiga Nur Izzati binti Nur Azmi daripada wilayah Persekutuan.
Seterusnya, tempat kedua disandang oleh Siti Nabilah binti Zamri daripada negeri Melaka. Tempat pertama dipersilakan Fatimah Az-Zahrah binti Muhammad Sahul daripada negeri Johor. Diteruskan dengan tahap 1 hingga 20 juzuk hafizah, dipersilakan tempat ketiga disandang oleh Akilah Sulhi binti Ahmad Ruzaini daripada negeri Perak. Tempat kedua dipersilakan Auni Nasuhah binti Muhammad Noor daripada negeri Sembilan. Tempat pertama dipersilakan Nurul Husna binti Abdul Aziz daripada negeri Kedah. Diteruskan dengan tahap 1 hingga 30 juzuk berserta tafsir hafizah, dipersilakan tempat ketiga Atirah Salihah binti Al-Azmi daripada wilayah Persekutuan. Tempat kedua dipersilakan Asma Injirah binti Saleh Sani daripada negeri Sembilan. Tempat pertama dipersilakan Nur Jahidah Hadirah binti Alias daripada negeri Johor. Diteruskan dengan bahagian karya, dipersilakan tempat ketiga Nurul Syafiqah binti Nardi daripada negeri Perak. Tempat kedua dipersilakan Sarul Munirah binti Haris daripada negeri Melaka. Johan bagi bahagian karya dipersilakan Sofizah binti Mausin daripada Selangor. Ampun Tengku yang amat dihormati Datin Syarmin Fazlina binti Muhammad Syukur, isteri Menteri Besar Johor, mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan cenderamata. Ampun Tengku yang dihormati Datin Hajah Kamariah binti Mat Ali, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan cenderamata. Menjunjung kasih yang amat mulia Cik Puan Besar Khalida binti Bustamam. Ampun Tengku, majlis diteruskan dengan pengurniaan hadiah kepada peserta hafiz dan juga qari. Ampun Tengku, mohon perkenan menghadap Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, dan Yang Berhormat Senator Dato' Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bagi mempersila dan mengiringi Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Raja, berangkat bagi pemberian hadiah kepada peserta Hafiz Qari dan Johan keseluruhan terbaik.
Dimulakan dengan tahap 1 hingga 10 juzuk berserta Taranum Hafiz. Dipersilakan tempat ketiga Muhammad Ashraf Amir daripada Negeri Johor. Tempat kedua, Danish Farhan bin Abdul Razak daripada Pulau Pinang. Tempat pertama, Muhammad Jibril bin Muhammad Hanafiah daripada Negeri Pahang. Diteruskan dengan tahap 1 hingga 20 juzuk Hafiz. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Aidil Luqman bin Nur Ismail daripada Negeri Selangor. Tempat kedua dipersilakan Muhammad Adib bin Ahmad Urzaini daripada Negeri Perak. Tempat pertama dipersilakan Ahmad Iqmal bin Muhammad Ridwan daripada Negeri Johor. Diteruskan dengan tahap 1 hingga 30 juzuk berserta tafsir Hafiz. Dipersilakan tempat ketiga Ahmad Huzaifah binti Ahmad Fauzi daripada Negeri Selangor. Tempat kedua dipersilakan Syahrul Hanifi binti Syahrul Yusri daripada Negeri Sembilan. Tempat pertama dipersilakan Abdullah Ulwan bin Ismail daripada Negeri Kelantan. Diteruskan dengan bahagian Qari. Tempat ketiga Azri bin Abdul Haq daripada Negeri Melaka. Tempat kedua dipersilakan Muhammad Amar Syazuli bin Muhammad Tahir daripada Pulau Pinang. Johan, bahagian Qari, dipersilakan Aiman Ridwan bin Muhammad Ramlan daripada Negeri Perak. Johan Keseluruhan, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 2022 dipersilakan Negeri Johor Darul Ta'zim. Ampun Tengku Yang Amat Berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan cenderamata. Ampun Tengku Yang Berhormat Senator Dato' Haji Idris bin Haji Ahmad
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mohon perkenan menghadap bagi mempersembahkan cenderamata. Menjunjung kasih Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Raja. Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Raja dan Yang Amat Mulia Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam berangkat meninggalkan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, bersyukur kita. Demikianlah tadi bersyukur kita. Alhamdulillah, Eliza ya. Alhamdulillah, menjunjung kasih tuanku kerana menyempurnakan majlis pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, persoalan telah terjawab, kegusaran telah terungkai, pemenang juga telah diketahui dan pastinya inilah antara kelegaan bagi mereka yang pastinya berada dalam berdebar-debar Eliza ya. Mereka tak sabar rasa siapakah pemenang kan. Jadi dah boleh tarik nafas lega. Betul, perjuangan mereka bukannya mudah. Al-Quran itu sendiri dan kami di sini begitu terharu dan juga berbangga kepada semua peserta dan tahniah diucapkan kepada Johan Qari-Qari'ah dan Hafaz-Hafaz. Betul, insya-Allah. Dan bila mana mereka Johan tilawah untuk Qari dan Qari'ah, maka insya-Allah mereka akan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dan tuan-tuan dan puan, di sebelah kiri saya para penonton bersama dengan Johan tilawah untuk Qari. Alhamdulillah, iaitu saudara Aiman Rizwan bin Muhammad Ramlan daripada negeri Perak. Apa perasaan awak? Kalau tanya perasaan saya memang rasa tak sangka lah. Dan rasa terharu, gembira, tak tahu nak cakap macam mana. Jadi mungkinlah ya sebagai pemenang. Difahamkan pertama kali ya, boleh kongsikan bagaimana tu? Jadi ini adalah pertama kali saya ke pentas kebangsaan dan pertama kali juga saya ke JB. Jadi alhamdulillah sebelum ni saya banyak masuk dah. Sebelum ni peringkat negeri, jadi selalu dapat nombor 2, nombor 3. Dari tahun ni alhamdulillah dapat jadi Johan negeri dan kebangsaan. Dan tak sangka pula Johan. Alhamdulillah, nampak kak kegembiraan beliau sendiri Eliza ya. Saya bergenak air mata sebab kegembiraan beliau begitu datangnya daripada hati dan alhamdulillah juga di sebelah saya merupakan Qari'ah. Sempat saya mendengar bacaan beliau. Saya nak sebut pun sebab Sofizah binti Mausin daripada Selangor. Tahniah diucapkan dan pastinya kami ingin mengetahui sangat-sangat siapakah sumber inspirasi dalam mendalami ilmu Al-Quran, terutamanya dalam sudut taranum dan bacaan itu sendiri. Pertama sekali, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujilah, bersyukur sangat dan berkata tentang inspirasi, sudah tentu ibu bapa saya lah, arwah
ayahanda saya yang telah meninggal dunia pada tahun lepas. Okey, dan juga ibu saya yang berada di Sabah sekarang. Okey, dan daripada kecil mereka memberi didikan sempurna kepada saya lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu Itulah. bapa ya, dan Masya Allah mudah-mudahan mempunyai anak seperti ini menerangi kubur dan juga menjadi syafaat insya-Allah di akhirat Amin kelak, insya-Allah. Terima kasih kepada Terima kasih Johan, banyak. Kori dan juga Korea kita insya-Allah akan Ya. mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya Azharkan Kari dan juga Saya Heliza Helmi. Sebelum kita menamatkan majlis kita pada malam ini, saya ingin berkongsi hadis Nabi Muhammad SAW. silakan. Makhumnya Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. perumpamaan seorang mukmin yang baca Quran adalah seperti limau manis, Subhanallah. bau sedap dan rasa manis. Perumpamaan mukmin yang tidak baca Quran seperti buah tamar, tiada bau dan rasa manis. Subhanallah. Perumpamaan munafik yang baca Quran seperti buah raihana, bau wangi dan rasa pahit. Perumpamaan munafik yang tidak baca Quran adalah seperti buah hanzal, tiada bau dan rasa pahit. Jadi kita Allah. tepuk dada tanya iman kita ni dalam kategori mana? Jadi jom jadi buah limau manis. Insya-Allah. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan dapat sama-sama kita saksikan ya. Kita dapat merasa siapakah pemenangnya, siapakah yang menjayakan majlis ini dan apa pun tuan-tuan dan puan, kami mewakili kru produksi dan semua urus dia mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang menjayakan majlis yang penuh gilang gemilang ini dan pastinya kami selaku pengacara sepanjang 6 malam Heliza Ya, ya. kita berkampus selama 6 malam. Mula-mula kami juga merasai debarannya setiap malam dan hari ini juga kami merasakan lega. Begitu juga mereka yang hadir di sini penuh gembira kalau anda boleh saksikan, Masya Allah. Alhamdulillah, tiada apa yang kita mahukan selain daripada memartabatkan ilmu Al-Quran Betul itu tu sendiri. dan pastinya Heliza ya, Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti bila mana tuan-tuan dan puan tak ada siapa dapat membantu kita tetapi bila di dunia ini insya-Allah bila mana Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, peluang untuk kita menghayati isi kandung Al-Quran dan pastinya mereka yang menjadi ahli Al-Quran ini akan menjadi teman di akhirat nanti dan juga menjadi teman di kuburan sebagai syafaat kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan apapun kami mohon maaf salah kata, terlajak bicara, terkutuk terkata jika barangkali mungkin ya dalam kami mengacara ada salah silap. Kami mohon maaf banyak-banyak insya-Allah. Tuan-tuan dan puan apapun terima kasih kerana terus menonton. Ada rezeki kita jumpa dalam pertemuan. Saya nak berpantun boleh Heliza? Silakan. Buah rambutan, buah selasih. Sekian, terima kasih. Daripada saya Azharkan Kari. Dan saya Heliza Helmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersulam zikir ahlul Quran dari Kinabalu ke Ledang Selatan kalam wadihi admi Rabbana